Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-33 dan kita dah berada di penghujung Syawal lah. Tahniah buat anda yang berjaya menghabiskan puasa endam. Alhamdulillah. Dan tahniah juga buat anda yang masih meneruskan kempen-kempen menyokong Gaza dan sebagainya. Jadi untuk minggu ni, saya bawakan satu tema yang quite berbeza dan saya tak pernah bawa lagi dalam rancangan Hacks saya. Dan sebelum tu saya nak kenalkan korang lah dengan speaker kita minggu ni iaitu Baha. Baha, jom buat kenalkan diri Baha. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Baha. Panggil Baharudin, panggil Baha je. So saya dah start pergi aktif dalam fitness world ni sejak daripada 2015 lah. Sekarang berusia 30 tahun, menetap di KL. Alhamdulillah. Saya start personal training ambil klien daripada 2017 dan saya ada sertifikat NASC level 1. Level 1 ni CFI lah. CFI ni pendek untuk Certified Fitness Instructor. So selain daripada saya pun admin pada BBM Group dekat Facebook. Dekat situ kita ada dalam lebih kurang 50,000 ahli. So dekat situ memang agak aktif jugalah posting-posting untuk perbincangan bina badan, jaga fitness dan sebagainya. Dan dekat dalam dunia sebenar pun saya memang bekerja dalam fitness world juga, yang mana saya bekerja dengan Savage Gear. So Savage Gear ni kita equipment supplier untuk alatan gym dan kita pun ada gym sendiri dekat Puchong dengan dekat PJ. Kerjaya as fitness trainer ni memang daripada awal-awal dulu lagi dah start jadi fitness trainer ataupun sebenarnya dulu kerja lain and then tiba-tiba rasa macam macam berminat nak berkecimpung and then baru tukar bidang dan masuk sampailah sekarang. Itu soalan yang bagus. Memang sebelum ni saya buat macam-macam kerja lah sebelum terjebak dalam dunia fitness ni. Sebelum saya kerja dengan Savage Gear ni, saya kerja pernah jadi takaful, agent takaful, lepas tu jadi unit trust agent, pernah juga kerja sebagai call center agent, lepas tu apa lagi pernah kerja retail pun pernah juga. Ni mungkin yang 8 ke 9 macam tu lah. So Savage Gear ni saya dah kerja start daripada 2019 sampai sekarang lah. Alhamdulillah walaupun PKP kan, gym side of the business tu tak berapa rancak sangat lah sebab gym asyik buka tutup. Tapi equipment saya ni Alhamdulillah dia agak laju sebab semua tersekat dekat rumah, tak boleh nak pergi gym. So semua equipment selling ni agak laju sikit lah. Memang biasalah Baha kan, orang-orang muda ni dia tukar-tukar kerja, kejap pergi sini, kejap pergi sini kan. Tapi jarang lah saya nak dengar orang tukar kerja daripada sini ke sini tapi akhirnya jadi bodybuilder kan. Menarik lah. Apa yang menyebabkan akhirnya sekarang Baha berkecimpung lah dalam bidang bodybuilder ni? Apa yang menarik sangat? Jadi benda ni start 6 tahun lepas lah, yang mana saya mula dengan bodybuilding dan fitness world ni. Sebab masa 2015 tu saya baru lepas post depression. Saya lost agak banyak lah situ. Dalam berat badan saya biasa dalam 50 lebih, 54, 53 macam tu. Dan masa lepas depression tu saya punya berat badan tu dalam 48 kilo. Dengan ketinggian saya tu memang nampak sangat-sangat kurus dan sangat tak sihat. Jadi tu bila saya tengok diri dalam cermin, saya sebab kena buat sesuatu. Kalau tak sekarang, bila lagi aku nak buat benda ni kan? So saya set masa tu mula-mula tu just untuk hit 60 kilo sekali seumur hidup. Jadi start daripada situlah, tak ada azam tahun baru dan sebagainya. Memang masa tu pertengahan tahun lah, April dan Mei macam tu. So saya ambil setiap minggu tak gagal saya mesti hit gym dalam 3 ke 4 kali paling kurang. So saya 5 bulan daripada 48 kilo saya naik 16 kilo sampai 65 kilo. So dekat situ dapat lihat makin sihat lah, semakin sihat sebab energi untuk pergi ke kelas masa tu dan buat macam-macam, rasa lebih bertenaga dan rasa lagi sihat. Dan mental saya pun Alhamdulillah semakin bertambah elok lah. Tak adalah macam orang kata lepas post depression tu macam kerap termenung kadang-kadang. Jadi lepas tu sebab kita sentiasa ke gym kan, macam minda kita busy dan mental health tu improve banyak lah. Alhamdulillah. Itulah saya macam tak sangka sebab ni adalah sesuatu yang Baha tak pernah cerita lah dekat saya kan. Before this saya pun tak dapat jumpa kat mana-mana. Tapi saya rasa it's good lah bila Baha exposekan kepada kita semua kan, saya dan penonton semua, yang betapa fitness ni dia sangat dapat membantu dan menyokong kita punya kesihatan mental lah insyaAllah kan. Okay, jadi Baha, bila orang cakap pasal fitness kan,
Kalau kita tengok kat Baha punya media sosial, apa yang kita akan nampak macam badan yang ketak-ketak lah kan. Tapi I believe that fitness tu bukan semata-mata badan-badan yang ketak-ketak kan, ataupun muscle-muscle yang macam besar-besar kan. As for Baha sendiri kan, how would you describe fitness in 3 words? Yeah. Fitness in 3 words, bagi saya mudah lah. Start, consistent and progress. So macam yang disebut tadi lah, tak semestinya fitness tu kita nak menjadikan badan kita berketak-ketak ataupun something yang out of reach. Macam kita nak jadi bodybuilder tapi kita tahu lah bodybuilder tu sendiri pun menggunakan bahan-bahan terlarang yang mana dia boleh dapat fizik macam tu lah. So kita, apa yang kita nak dalam fitness ni, apa-apa dekat mana level kita mesti start. Tak adalah kita macam dalam group mana-mana diet pun apa pun mesti nak kena tunggu hari Isnin ataupun lepas Syawal. Kita sentiasa put on hold. Kita punya fitness target tu selepas sesuatu. Isnin. Lepas tu berapa kali Isnin, tapi kita masih lagi takut yang sama, betul? And then once kita dah start tu, consistent yang paling penting sekali. Sebab kita lebih mudah mengekalkan sesuatu berbanding nak bina semula. Contohlah macam orang dah berkecimpung dalam fitness, sama ada bodybuilding ataupun sebagainya. Bila dia dah start main besi contoh dalam 2 tahun, 3 tahun kemudian dia stop untuk satu jangka masa yang panjang lah. Dan badan pun dia dah menurun balik dan jadi tak fit. So dia nak dapat balik tu susah. Tapi so maksudnya dekat situ konsisten tu lagi penting lah. Sebab lebih senang mengekalkan berbanding nak bina balik. Kita dah lost kita punya sedikit level fitness tu. Jadi lebih baik sebenarnya kita konsisten berbanding kita nak down, up. And progress lah lastly. Progress ni maksudnya sebab kita kena letak satu target yang mana kita tak mudah berpuas hati dengan fitness level kita. Mungkin hari ni kita boleh lari, kalau siapa yang berminat berlari lah 5 km. And then kita setiap minggu lari 5 km. Why not? Lepas satu tahap, lepas 3 bulan kita target naik 10 km. Kemudian lepas satu tahap lagi kita boleh lari mungkin half marathon ke, ataupun kalau contoh untuk senaman bebanan lah, untuk squat kan. Squat, selama ni kita squat 40 kilo, 50 kilo. Jadi kita kena ada progress daripada situ. Mungkin 40-50 kilo, masa depan nanti kita naik 60 kilo, 100 kilo. Kita tak tahu sebab sebenarnya limit badan kita pun kita tak tahu. Selagi mana kita tak push memang kita tak tahu. Macam saya sendirilah dulu. Macam benda tu tak masuk di akal, tapi bila dah lama buat sebenarnya benda tu memang sangat-sangat possible. Tapi bila Bahar cakap kan, nak mula tu susah kan. Kalau boleh Bahar kongsikan dengan kita orang kan, dalam keadaan pada waktu tu, Bahar sendiri kata tadi kan, Bahar tengah dalam keadaan kesihatan mental yang kurang baik lah pada waktu tu. Tapi yet Bahar sendiri sangat kuat lah untuk memulakan sesuatu yang baru kan. Apa yang courage Bahar sangat untuk buat benda tu? Saya share daripada side saya lah, pengalaman sendiri, yang mana orang sentiasa bila sebut pasal fitness ni, orang kata nak kena ada motivation kan. Sebenarnya kita tak perlu tunggu motivation lah, ataupun external faktor yang datang daripada luar. Kita tengok orang buat, lepas tu kita mulalah semangat. Ni biasalah ni kalau orang pergi gym dalam berkumpulan kan, bila kawan tu rajin, so dia pun rajin. Lepas tu bila dah datang PKP macam ni, semua gym pun tutup, dia pun rasa tak ada motivasi lah. Dekat rumah tak ada buat apa-apa. So fitness level tu nanti dia akan drop balik ke sebelum dia fit tu lah. Jadi bagi saya benda tu nak kena ada dalam diri sendiri. Macam saya sendiri masa dulu start bermula jaga kesihatan buat fitness ni, tak dapat tidak, saya letak target sekali seumur hidup memang akan dapat. Pas ni saya naik lagi. Memang tak dapat tidak, sebelum aku mati mesti nak dapat 65 kilo. Mesti nak kena dapat squat 100 kilo, mesti nak dapat bench 100 kilo. Macam tu. So tak dapat tidak memang nak kena buat. Jadi training tu datang secara automatik lah. Tak ada siapa-siapa suruh pun, saya memang pergi tiap-tiap minggu 3 kali paling kurang dan train diri sendiri. Sama ada motivasi tak ada motivasi, walaupun penat sekalipun, kita buat sekadar yang mampu lah, at least benda tu berterusan, konsisten. Menarik. Dan saya bila tadi kan Bahar cakap bermula dengan pergi gym kan, dan saya pun adalah orang-orang yang macam ni kawan dengan orang-orang sekitar saya ni, orang-orang yang pergi gym lah. Saya tahulah gym ni akan invest banyak duit lah kan, dan apatah lagi bila PKP kena ada equipment yang pakai banyak duit juga kan. Apa pendapat Bahar? Maksudnya adakah Bahar rasa macam fitness ni hanya untuk orang yang ada duit je ke atau macam mana? Tak semestinya lah. Sebab itu biasalah tanggapan kan, untuk jadi lebih elok orang biasa kalau bila sebut dengan gym ni ataupun fitness ni, bila start nak buat badan mesti akan terpacu dekat minda suplemen lah, protein ataupun kreatin dan sebagainya.
Tapi semua benda-benda tu dia balik pada perkataan di sini. Benda tu cuma suplemen, penambah aja. So maksudnya kalau pemakanan harian dia pun dah elok, sebenarnya tak payah pun suplemen tu. And then gym pun sebenarnya sekarang ni keahlian gym tu tengoklah pada kita punya duit poket, pada bajet kita juga. Sebab ada gym Betul. yang macam commercial gym ni dia punya rate dia agak tinggi tapi masih lagi berbaloi berbanding kita buang duit kepada suplemen yang mungkin berkesan mungkin tak berkesan sebab suplemen tu Menarik. in the end berbalik pada kita punya aktiviti jugalah, dia punya keberkesanannya tu. Gym yang essential pada saya lah untuk memulakan benda menjaga fitness ni, gym membership kalau ada, mana-mana yang murah. Yang biasa kita tengok rate dalam Malaysia ni pun gym-gym kecil start daripada RM60. Yang paling-paling mahal pun mungkin sekitar 140. Yang mana commercial gym ni 180 dan ke atas lah untuk monthly. And then kalau kita tak pergi gym pun dalam keadaan PKP sekarang ni, sebenarnya kita masih boleh buat kat rely rumah. kepada body weight training lah dekat rumah tanpa menggunakan sebarang alatan. Betul. Contoh macam mungkin kita ada botol yang boleh berisi air kan, yang 5 liter dan sebagainya, ada beras, ada tong gas, semua kita boleh buat dekat rumah. Wow, tong gas. So kita kena kreatif cara menggantikan. Memang biasa sebab tong gas tu kan berat kan, and then bila dah kosong sikit terjadi lebih ringan. So dekat rumah pun sebenarnya kita boleh mimik apa latihan yang kita buat dekat gym, cuma kena tahu macam mana nak stimulate untuk masa-masa tertentu tu lah, sama ada lower body, upper body dan sebagainya. Saya percaya taklah semua orang nak ada badan ketat-ketat macam Bahar kan, tapi yet semua orang mesti nak ada fitness yang baik lah. So apa cadangan Bahar lah untuk kita orang yang nak ada level fitness yang baik, tapi taklah sampai nak ada badan yang ketat-ketat tu, untuk memulakan lah tiga tips yang paling ringkas lah untuk kita orang ni dalam tengah PKP ni kan kat rumah. Okay. Macam saya kata tadi, konsisten tu penting. So dalam apa-apa aspek fitness pun, sama ada kita target pada endurance ataupun untuk buat muscle kan. So kita berbalik pada 3 elemen asas ni lah, 3 ni, yang mana kita track kita punya calorie intake, lepas tu kita log kita punya training, and then kita dapatkan rest yang cukup lah. Yang log calorie ni, firstly, contoh macam harian kita makan, contohlah target saya mungkin nak lost 3 kg, 4 kg. So macam mana saya nak ukur cara saya ni nak lost 3 kg, 4 kg? Mesti ada numbers, kita boleh fikir kan macam mana nak ukur. Jadi saya boleh cadangkan pada yang dekat rumah, download apps yang namanya MyFitnessPal. Dekat situ kita boleh input kita punya details lah, gender, umur dan sebagainya. Dekat situ kita letak fitness goal kita, berat badan kita, nanti dia akan kirakan kalori. Sekali dengan ada dekat situ, untuk kira kalori setiap makanan yang ada lah. So kalau ada makanan tu ada barcode, kita boleh terus scan, boleh terus buat log kalori dekat situ. Senang, kita boleh track dan kita tak overshoot. So maksudnya kita on track lah, kita tak adalah terlebih makan, dan day by day kita akan tengoklah progress kita ni menuju ke sasaran. And then yang keduanya, log training. Sebab apa? Selalu kita ni training secara random lah, kita tak ada program yang spesifik. Jadi kita punya result pun sama-sama random juga. Mungkin first month tengah sikit ni, hari-hari 5 km. Tapi lepas sebulan 2, kemudian ni kita macam makin lama makin malas lah kan. Kita tak log kita punya training. So kita lari pun mungkin dalam setengah jam, dalam brisk walking yang 3 km. So dekat situ kita log lah kita punya training tu. Setiap kali kita training, kita letak apa yang kita dah buat, supaya nanti over time kita boleh compare lah dari masa ke semasa. Dan thirdly, especially yang penting lah recovery, yang mana kita kena tahu kita punya tahap kemampuan. Sebab sentiasa dia tengok kan orang boleh buat berat-berat ataupun lari jauh-jauh, dia orang tu dah melalui latihan yang lama lah. So kita kena tahu kita punya tahap kemampuan dan kita punya tahap recovery. So dapatkan recovery yang cukup dan tahu kemampuan kita. Jangan sampai kecederaan dalam bodybuilding ataupun mana-mana latihan. Risk untuk injury tu sentiasa kita minimizekan lah untuk kita dapat progress yang lebih baik. Instead of kita injured, nanti dia akan menghalang kita progress.
betul. Sebab saya macam teringat kadang-kadang orang baru nak buat kan dia semangat kan. Kalau contoh nak skipping terus skipping 200 padahal sebelum tu tak pernah. Lepas tu esok tu terus kaki dah krem-krem kan, dah peha dah I see. sakit-sakit kan. Jadi macam tiba-tiba dah malas nak buat dah sebab memikirkan kesakitan tu kan. Tadi sebut pasal skipping tu pun selalulah orang share di grup-grup yang saya aktif dalam grup forum di Facebook. Jump skipping sentiasa ada orang share dan saya selalu tegur lah yang mana skipping sebenarnya dia tak sesuai untuk semua orang. Sebab apa? Dia termasuk dalam senaman yang kira sebagai impact. So impact dia dekat lutut tu, contoh kalau best skipping memang tak sarankan untuk buat jump rope. Even doktor pun akan cakap benda yang sama lah. Mungkin BMI tu dapatkan pada julat yang sihat. Kemudian dapatkan teknik yang betul lah, yang mana bila kita lompat tu kita land dengan soft knees dan dekat tengah ankle, tengah tapak kaki instead of dekat ankle lah. So itu lebih sihat kepada lutut dan buku lali kita punya sendi. And that's why lah macam kadang-kadang dia sangat worth lah untuk kita invest untuk pergi ke gym sebab kita ada proper trainer. Sebab berbanding kalau kita just tengok kadang-kadang kat YouTube kita cari-cari sendiri kan. Sedangkan kita memang tak tahu sangat pun pasal benda tu kan. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang dia tersalah langkah lah. Dan I believe contohnya ramai je orang suka buat workout sendiri kat rumah kan. Ada yang buat cardio macam-macam kan. Mungkin Baha boleh sharekan kot tips ataupun nasihat lah untuk orang-orang yang kita orang ni kan tak ialah orang-orang yang tak pergi gym macam saya ni tapi nak still nak buat workout. Mungkin boleh suggestkan kot apa yang mana yang kita boleh follow, apa yang 3 workout yang yalah yang sesuai lah untuk semua orang buat pun. Okay, jadi kalau kita dekat rumah ni fahamlah memang semua tak dapat akses ke gym. Yang mana dekat gym ni semua dah cukup lengkap lah. Dekat rumah ni banyak bodyweight training yang kita boleh buat lah. Antara pergerakan yang paling senang sekali yang saya akan suggest untuk semua orang pun adalah pergerakan squat ataupun ketuk ketampi. So tak payah guna apa-apa equipment pun, just kita guna berat badan kita je. Kita turun dan kita squat sampai ke bawah macam ketuk ketampi tu, duduk squat and then bangun. Dan ulang. Mungkin kita akan kira bahagikan kepada set dan rep lah. Rep ni ulangan berapa kali kita buat dan set ni berapa ulangan dalam satu set and then kita rehat. So untuk air squat ni ataupun body weight squat ni kita boleh buat masa mula-mula mungkin 8 rep untuk 3 set. Itu okey untuk kaki dan juga seluruh badan. Kemudian selain daripada squat tadi kita boleh buat juga push up. Push up pun bagus untuk upper body, terutamanya untuk kita buat bina pressing strength lah. Yang mana dia akan bina kita punya otot chest dan juga otot bahu. And then sebab senangnya push up ni kita tak perlukan apa-apa, hanya bukan lantai ataupun kalau lantai tu terlampau orang kata apa terlalu mencabar, kita boleh mulakan daripada posisi lantai ni pada incline push up. So maksudnya kita mulakan push up daripada meja, so dia lebih tinggi sikit lah, lebih mudah sikit. Tu sebagai progress. Mungkin mula-mula daripada meja dan semakin lama makin turun. Dan selain daripada push up pun kalau boleh kita pergi ke taman ya. Kalau boleh pergi ke taman kita buat pull up lah. Kalau kita boleh buat pull up yang mana kita gantung pada bar tu dan kita tarik badan kita ke atas, bar tu melepasi kita punya dagu. Kalau mampu lah. Dan kita ulang sebanyak yang mampu dalam satu set. Sikit-sikit lah. Mungkin pada mula satu ulangan, satu rep. Itu dia kena bina sikit-sikit lah. So kalau sebelum nak membina kekuatan pada pull up tu pun, apa yang saya boleh cadangkan alatan yang boleh kita dapatkan dekat rumah lah. PKP ni satu pasang dumbbell yang adjustable. Satu pasang dumbbell adjustable. Sekarang ni banyaklah supplier yang menjual pun, harga pun tak terlampau mahal, agak berpatutan dalam sekitar 200-300. Biasanya dah boleh dapat set dumbbell 20 kilo. Lepas tu kita boleh dapatkan juga pull up, doorway pull up bar. Doorway pull up bar ni yang mana kita boleh letak dekat tempat pintu rumah kita tu dan kita tak perlu pergi ke taman pun, kita boleh terus tarik badan kita. Dan adjustable bench, yang mana adjustable bench ni pun berguna sebab kita boleh gunakan untuk buat rowing dengan dumbbell tadi tu. Lepas tu kita boleh buat untuk pressing. Dan bila kita adjust kita punya tu, kita boleh buat shoulder press ke atas. Dan dumbbell ni sebenarnya sangat-sangat versatile lah. So selain daripada dumbbell ni, kita boleh tengok juga dekat dalam pasaran sekarang yang sangat popular, dumbbell yang boleh ada connector di tengahnya. So maksudnya daripada dia pasang satu sebelah and then dua belah, dia boleh bercantum di tengah dan dia boleh jadi satu sebatang yang panjang. Dekat situ dia jadi macam barbell lah.
Itu lebih dia jadi pelbagai lah, lebih pelbagai, bukan setakat dumbbell. Kita boleh guna sebagai bilateral movement juga untuk exercise. Okay, so macam kita dah sampai kat hujung lah episod kita hari ni kan. Wah, rasa macam seronoknya dengar kan pasal fitness dan benda-benda berkaitan dengan workout kan. Dia punya tools-tools dia daripada orang dia sendiri kan. Saya rasa macam wow. And then saya nak bagilah dekat Baha 1 minit terakhir kan. Kalau lah Baha ada 1 minit je untuk cakap dengan kita orang yang mungkin belum betul-betul rasa penting untuk jaga fitness ni, you have only 1 minute untuk convince kita orang kenapa kita orang kena jaga fitness ya. Okay, jadi sebab badan kita kena ada rasa tanggungjawab lah pada kita punya badan. Dalam banyak-banyak yang kita ada, kenderaan, contoh motor, kereta, rumah dan sebagainya, semua kena ada pada maintenance lah. Jadi badan kita ni, kalau kita sakit, dah tak ada lain lah, tak ada gantinya lagi. So ni datang pada saya pada ketika lepas PM lah. Masa tu saya kerja dekat SUK Selangor. Masa tu di bawah skema Serious Emas. Dekat situ kita bagi bantuan pada umur 60 dan ke atas rakyat Selangor. Dan setiap kali saya isi borang data entry tu daripada 10 orang saya akan cakap 9 orang 60 ke atas ni warga emas Selangor, semua ada penyakit 3 serangkai. Dan hidup tu memang agak suffer lah orang cakap. Jadi masa tu saya dapat macam tamparan lah pada sendiri, sebab bila kenangkan aku satu hari nanti akan tua juga. Adakah aku nak mengalami benda yang sama? Yang mana aku akan menyusahkan keluarga dan quality life aku ni nanti akan affected. So saya tak nak jadi macam tu. Dan macam saya cakap tadi lah, tak ada siapa lagi yang boleh jaga badan aku melainkan diri aku sendiri. So motivasi tu datang daripada situ jugalah, daripada dalam. Sebab saya dah lihat tu dan tak dapat tidak kena jaga badan tu. Menarik. Saya suka lah poin Baha yang quite simple tapi dia memang tepat lah. Maksudnya dari segi diri kita sendiri, kalau bukan diri kita yang nak rasa, nak jaga diri kita, siapa yang akan jaga kan? Dan kekuatan tu memang saya setuju sangat dengan Baha, dia harus datang daripada diri kita sendiri. Sebab kalau kita bergantung kan motivasi atau kekuatan daripada orang lain tak akan ada selalu dengan kita kan. Dan saya sendiri pun selalu dah berpegang macam Baha kan. Saya selalu berfikir, takkan nanti dah tua nanti kalau aku sakit, maksudnya kita boleh prevent benda tu daripada sekarang kan. Dan takkanlah kita dah nak tunggu benda tu jadi baru kita nak fikir kan. Alamak, kenapa aku tak jaga dulu kan. Nak cakap kalau tu dah tak boleh patah balik dah. So we have to start from now takkan kan. Kita kata apa, mencegah tu lagi baik daripada mengubah lah kan. Biasalah, typical kita dengan benda tu. Betul, walaupun saya dan Baha hari ni kata kan, kita kena kekuatan dan motivasi tu datang daripada diri kita sendiri, tapi saya juga percaya je bila kita ada satu suasana yang semua orang pun nak jaga fitness, benda tu pun akan sangat mendukung dan bagi satu kita macam semangat lah nak buat kan. So bermula daripada Hacks hari ni, episod ke-33, saya nak ajak korang semua untuk kita betul-betul viralkan dan naikkan balik kan betapa penting untuk jaga fitness dan tunjukkan, korang kan suka buat hashtag kan, tunjukkan kita sudah bermula untuk menjaga fitness kita. Okay, jadi lockdown ataupun tak lockdown, fitness tetap kena jaga. Mesti banyak lagi benda alternatif yang kita boleh buat, kita boleh cari dan kita boleh cubalah kat rumah. Okay, jadi Baha, dekat hujung rancangan biasanya kita akan buat hashtag. Okay, so hashtag kita apa Baha kali ni? Hashtag Hacks Fitness PKP. Ya, betul. Fitness PKP. Jadi selamat menjaga fitness anda. Jangan lupa, Baha, jangan lupa subscribe kita punya semua media sosial. TV Ikram ada dekat YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nanti kalau dah subscribe, setiap minggu akan dapat notification lah kita punya program insyaAllah. Okay, jadi jumpa lagi Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Bersama membina masyarakat